Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa sekali lagi tuan-tuan. Saya ingin memberi komen tentang uh, rasa tak puas hati ya ramai orang Melayu ataupun masyarakat di luar sana yang tidak suka kepada gabungan BN ya di dalam PH. Sebab betul lah ya dari segi sejarahnya PH ni yang terutama yang dianggoti oleh DAP di dalamnya adalah satu parti yang menjadi musuh, kita boleh kata musuh atau menjadi apa tu tentangan orang Melayu sejak daripada 1960-an lagi ya. DAP telah ditubuhkan pada tahun 64 ya, lebih kurang macam tu. Dan sejak itu DAP telah menjadi satu kuasa politik ya. Pada awalnya tidaklah begitu jelas tetapi akhirnya dia dapat menggantikan MCA dan juga MIC ya. Dan dalam pilihan raya ke-15 dahulu kita dapati 97% orang-orang bukan Melayu, orang Cina telah mengundi, keluar mengundi dan mereka mengundi kepada apa kita kata DAP ya. Dan MIC juga waktu telah mengundi kepada apa orang-orang India juga telah mengundi kepada DAP dan juga PKR ya. Dan MIC yang ada di dalam BN itu telah tidak mendapat sokongan yang banyak dan malah ketiga-tiga calon MIC di Tapah yang menang dan juga dua calon MCA yang menang di Aitam dan juga Tanjung Piai itu adalah dalam undi-undi orang Melayu dan memang mereka didukung oleh pekerja-pekerja jentera UMNO ya untuk memajukan mereka. Memang kita tak dapat nafikan lah ya bahawa untuk MCA MIC ni mereka punya jentera penggerak kepada kempen-kempen pilihan raya sebenarnya memang didukung oleh UMNO, wanita UMNO dan oleh UMNO sejak dahulu sampailah sekarang. Sebab itu kita dapati DAP dapat menarik perhatian orang-orang Cina ya kerana dasar-dasarnya yang dulu menggunakan konsep Malaysian Malaysia iaitu sama rata sama rasa yang diambil daripada parti di Singapura ya Mr. Lee Kuan Yew dan kemudian dibawa ke tanah ke semenanjung Malaysia ke tanah Melayu, Persekutuan Tanah Melayu dan lepas tu Malaysia tahun 63 sehingga Singapura dikeluarkan tetapi DAP terus kukuh sampailah hari ini ya. So bagi saya ini adalah satu sejarah yang panjang yang memang DAP tidak dapat mengatakan perkara yang lain selain daripada apa yang telah berlaku. Tetapi DAP juga sebenarnya telah membuat satu pengisytiharan bahawa langkah setapak ya tahun 60 untuk mengurangkan kuasa orang Melayu di dalam kerajaan negara ini dan salah satu cara ya adalah memisah-misahkan atau memecah belahkan orang Melayu dan itu telah berjaya ya dengan penubuhan bersatu di bawah Tun Dr. Mahathir ya semasa dalam PRRU 14 ya bertubuhnya bersatu kita dapati usaha-usaha untuk menggantikan UMNO itu telah berlaku dan sejak itu UMNO terus dirobek-robek ya dan pencurian ahli-ahli UMNO ya MP-MP UMNO dalam PN ya dan sampai sekarang juga ahli-ahli UMNO di peringkat grassroots pun telah berpindah kepada PN dan pengambilan PN kepada Perlis ya satu kubu kuat UMNO juga di bawah Datuk Tan Sri Syahdan Kasim juga adalah satu perkara yang tak boleh kita nafikan. Maknanya UMNO disaingi oleh Bersatu ya yang sekarang bergabung sebagai Perikatan Nasional bersama dengan PAS ya. Sebab itu dalam pilihan 2015 ini kita dapati PN yang digabungkan yang diangkuti oleh Bersatu dan PAS telah menjadi parti yang sangat besar ya mengalahkan UMNO yang hanya dapat 30 kursi sedangkan mereka mendapat 73 kursi dan DAP dapat membantu PH ya untuk terus menguasai PH ya dengan kemenangan 82 kursi. So jadi maknanya perpecahan orang Melayu itu yang dimulakan ya oleh Bersatu pada dalam pilihan raya 14 dan juga pencurian ahli-ahli UMNO, MP-MP UMNO lompat katak telah berlaku dan akhirnya UMNO menjadi lemah ya. Dan dalam pilihan raya yang baru-baru berlaku ni pilihan 15 UMNO terus lemah dan banyak orang sebenarnya bersorak kerana UMNO lemah ia menuding jari kepada UMNO dan terus menyalahkan Datuk Zaid Hamidi kerana UMNO tidak perform dengan baik dan minta diletak jawatan. Jadi bagi saya sebenarnya bukan salah DAP sangat UMNO ni lemah pada kali ini. UMNO lemah adalah kerana perpecahan orang Melayu itu sendiri dan juga strategi-strategi yang telah dimainkan oleh Bersatu dan juga
oleh PAS dan juga kewangan yang dikatakan terlibat dalam hal ini. Yang dikatakan terlibat dalam hal ini, saya tak tahu, tapi itu yang dikatakan. Tapi apapun kita tiba-tiba ya, kalau dalam PRN Melaka dan Johor mereka langsung tidak dapat kerusi, tetapi dalam pilihan raya pusat mereka mendapat 73 kerusi kalau tak silap saya ya. Dan ini adalah satu perkara yang sangat sangat penting dan ini adalah satu perkara yang kita kata memang telah menyebabkan berlakunya apa kita kata satu perpecahan dalam UMNO dan UMNO telah mengurangkan pencapaiannya sehingga pencapaian itu dianggap sebagai satu kelemahan kepada UMNO dan Datuk Zaid Hamidi telah dipersalahkan dalam hal ini sampai banyak orang minta diletak jawatan, minta ketua bahagian UMNO bersila letak jawatan, wanita Setiawangsa minta diletak jawatan dan ada juga Biro Penerangan UMNO Encik Syaril pun minta diletak jawatan dan MCA dan IC juga ya minta dia meletak jawatan. Padahal bagi saya lah dari segi politik dalam waktu kita tertekan, dalam waktu Barisan Nasional ditimpa kemalangan macam tu, sepatutnya semua orang berdiri di belakang Datuk Zaid Hamidi. Ya, tetapi nampaknya itu bukan berlaku pada beliau. Malah apabila dia dilantik sebagai TPM, maka banyak orang telah marah. Jadi ini saya nak tanya, kenapa kita marah pada Datuk Zaid Hamidi dilantik TPM? Padahal dari segi prosedur, dari segi protokol, itu adalah hierarki parti yang mewakili BN ya, yang memberi sokongan kepada BN ya, beri sokongan kepada PH untuk membentuk kerajaan. Dan ini arahan daripada Yang Tuan Agong. UMNO BN sebenarnya mau berdiri single ya, tetapi sebelum itu 10 orang telah memberi sokongan kepada PN. Sebab itu PN telah berjumpa Yang di-Pertuan Agong dan mengatakan dia ada numbers. Tapi apabila Yang di-Pertuan Agong menolak perkara itu, maka dia telah mengatakan dia tak setuju untuk membina kerajaan dengan PH. Jadi bagi saya ini adalah satu perkara yang menunjukkan bahawa BN ini terutamanya UMNO telah dibuat strategi-strategi supaya dia akan diketepikan dalam pentadbiran negara, supaya dia akan dilemahkan sedikit demi sedikit dan akhirnya mungkin pilihan 16 dia akan tidak ada langsung. Inilah yang sedang berlaku. Jadi bagi saya, orang-orang yang menuduh Datuk Zaid ini sebagai pelbagai masalah lah, bagi saya kena fikir perkara ini betul-betul ya. Kena lihat perkara ini betul-betul. Apakah ini salah beliau ataupun ini strategi PN atau ini strategi PAS yang memang menyokong PN kerana PN banyak duit ataupun mempunyai kedudukan yang betul, yang bagus, yang boleh memberi mereka jawatan-jawatan menteri semasa PN menjadi kerajaan dahulu. Walaupun Datuk Seri Ismail Sabri menjadi kerajaan, tetapi kerajaan atau kabinet itu adalah kabinet PN juga ya. Semua menteri itu dikekalkan kecuali ada seorang saja yang tidak dikekalkan kerana dia letak jawatan dan itu diganti dengan orang yang pro PN ya. Jadi bagi saya strategi-strategi politik ini kita kena perhatikan. Sebab itu bagi saya Datuk Seri Dr. Zaid Hamidi telah apa kita kata mempertahankan BN, telah meletakkan dirinya sebagai perisai untuk melindungi UMNO. Ya, saya percaya itu sehingga dia telah menerima semua kritikan dan saya harap tindakan Datuk Anwar Ibrahim ini memang memberi satu kedudukan yang banyak orang tidak berapa setuju, tetapi dari si Dr. Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ini adalah satu perkara yang ikut prosedur patut dilakukan. Sebab yang berlaku untuk membuat kerjasama ini adalah keputusan pemimpin BN. Dan kita dapati juga BN telah dituduh akan bekerjasama dengan Anwar Ibrahim sebelum pilihan raya itu tamat. Sebelum pilihan dia bermula telah ada edaran surat mengatakan Datuk Zaid Hamidi akan bekerjasama dengan Anwar jika BN tidak dapat kerajaan sepenuhnya atau tidak membentuk kerajaan. Padahal BN masa masuk pilihan raya, mereka memang pergi solo dan mereka berharap mereka boleh bina kerajaan. Sebab itu mereka kata no Anwar, no DAP dan no B. No bersatu, no PP, no bersatu. Tetapi banyak pengkritik macam biasa politik, mereka tunggang terbalikkan fakta. Ya, jadi nombor satu tidak ada no DAP, no DN. Dan inilah perkara yang dilakukan untuk mereka menolak ya kerjasama BN dan juga BN dalam kerajaan PH. Dan bagi saya sebenarnya BN tidak ada pilihan, Barisan Nasional tidak ada pilihan. Ini arahan yang di-Pertuan Agong sebagai satu parti yang mendukung institusi raja. Ia sebagai satu perjuangannya sejak tahun 46. Mereka yang telah mengembalikan semula, UMNO lah yang telah mengembalikan semula kedudukan raja, institusi raja dalam negara Persekutuan Tanah Melayu.
ya. Uh, Raja telah menyerahkan kuasanya kepada Raja England, tetapi dengan sokongan orang-orang UMNO, mereka telah diminta supaya menarik balik sokongan terhadap Melayu Union, dan mereka setuju, dan akhirnya mereka telah menubuhkan, telah menjadi apa kita tonggak atau pelindung kepada UMNO, dan sebab itu UMNO meletakkan institusi raja, agama Islam, bahasa Melayu, ya, kedudukan istimewa Melayu, ya, dan tanah simpanan Melayu, askar Melayu Diraja adalah perkara-perkara yang penting, yang merupakan perjuangan mereka yang dimasukkan dalam perlembagaan negara kita pada hari ini. Jadi bagi saya, dari segi perjuangan, UMNO lah satu-satunya parti yang telah mengasaskan perlindungan kepada orang Melayu, kepada agama Islam, kepada hak-hak istimewa Melayu, kepada kedudukan orang Melayu, dan pada raja-raja Melayu. So jadi bagi saya, UMNO itu tidak hilang perjuangannya. Ya, apabila diceritakan oleh di Pertuan Agong bagi, dan juga Majlis Raja-Raja Melayu, kita mesti ingat itu. Maka UMNO tidak ada pilihan. Dan sebab itu Datuk Seri Zahid Hamidi sanggup bekerjasama, sanggup menghulurkan tangan kepada Datuk Seri Anwar. Memang dulu mereka berkawan baik, kita tahu sejarah. Ya, kita tahu bagaimana Datuk Seri Anwar dan Datuk Seri Zahid bekerjasama sebagai ketua pemuda dan juga timbalan ketua pemuda, ya, bercakap tentang dengan KKN, apa kita kata, kluster apa tu, nepotism lah sebagainya, ya, menentang Tun Dr. Mahathir. Dan sejak itu memang mereka bersatu, tetapi kita dapati benda itu kemudian berjalan, dia sejarah berjalan. Dan akhirnya Dr. Zaid Hamidi menjadi Presiden UMNO, Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Presiden PH, dan dia bertembung. Ini memang kuasa Allah, ya. Kalau tuan-tuan tak percaya pada kuasa Allah, saya pun sebenarnya termenung panjang. Saya tak sangka, ya, atau kalau ini dirancang pun, ya, bagi saya kuasa Allah tu mengatasi segalanya, ya. Bagaimana kita tak pernah terfikir bahawa BN, ya, saya tak pernah terfikir, dan memang banyak orang tak boleh terima, tetapi saya boleh terima. Tapi saya tak terfikir satu hari BN akan bekerjasama dengan PH yang dalamnya terdapat DAP. Tetapi salah siapa? Bagi saya, salah orang Melayu, yang berpecah-pecah sehingga kuasa Melayu itu dipecahkan pada tiga. Kepada Bersatu, pada PAS, ya, pada GTA lah, pada UMNO, ya. Jadi bila dah pecah-pecah macam tu, kita tak kuat, dan akhirnya kita tak boleh bentuk satu kerajaan yang majoritinya Melayu, ya. Dan kita pula minta kita nak bergabung dengan PN, tapi PN telah menganiaya UMNO, kita teruk dalam pilihan, dalam kerajaan yang dibina oleh PN selepas pilihan raya 14, selepas langkah syaratan. Walaupun diletakkannya pemimpin UMNO, naik Presiden UMNO, Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, tetapi mereka ada perjanjian bahawa Datuk Ismail Sabri tak boleh buat tindakan sebarangan, kena ikut apa tu perjanjian yang telah ada. Lepas tu mereka disuruh buat perjanjian dengan pembangkang. Tak pernah berlaku dalam sejarah. Tapi Datuk Ismail Sabri telah membuatkan perkara-perkara tersebut, dan akhirnya kaki tangannya diikat. Akhirnya beliau tidak boleh bertindak dengan sewenang-wenangnya. Sebab itu pilihan raya dilambat-lambatkan, ya, supaya PN dapat mengumpul tenaga, PH dapat mengumpul tenaga, dan akhirnya membalun balik BN yang ke tempat ketiga dalam sejarah kita. Yang selama BN sentiasa nombor 1, lepas tu kalah menjadi nombor 2, 79 kursi, sekarang jadi yang nombor 3, ya. Yang tercorot lah, ya, kita letak. So maknanya sekarang salah siapa? Jangan salahkan UMNO, saya sedih. Sebab orang Melayu, pengundi-pengundi, salahkan UMNO, salahkan Datuk Zaid. Padahal yang sebenarnya menjadikan UMNO lemah adalah pengundi. Mereka tolak UMNO kerana mereka sokong PN, mereka sokong PAS, mereka sokong tu, mereka bagi semua parlimen-parlimen di tiga Melayu, tiga majoriti orang Melayu yang banyak, Terengganu, Kelantan dan juga Kedah, kepada ahli-ahli parlimen PAS dan sedikit PN. Ya, jadi sekarang macam mana? Semua tak boleh bina kerajaan. So mau tak mau, ya, BN atau UMNO di bawah Datuk Zaid terpaksa mengikut arahan itu. Walaupun mereka dah bersedia untuk menjadi parti pembangkang, ya. Tetapi kalau UMNO jadi parti pembangkang, ya, PH yang menang bergabung dengan GPS dan sebagainya, masih tak berapa cukup untuk membina kerajaan, atau ngam-ngam saja bina kerajaan. Dan ini adalah satu keadaan yang tak stabil, yang akan membuat keadaan seperti lepas pilihan raya 14 berlaku semula. Dan ini tidak baik untuk negara kita. Saya tak bercakap untuk rakyat saja, sebab yang salah di sini memilih ialah rakyat. Rakyat yang pecah-pecahkan undi, rakyat yang tidak memberi kepercayaan daripada mana parti-parti pun, dan rakyat yang membuang UMNO. Ya, jadi siapa yang nak salahkan? So kenapa nak salahkan Datuk Zaid? Kenapa nak salahkan UMNO? Ya, kenapa nak salahkan BN?
MCA, MIC juga tidak percaya mengambil hati orang-orang bukan Melayu. Mereka menumpang di atas kerja kuat orang-orang UMNO untuk mendapatkan mereka dalam pilihan raya sebagai ahli parlimen di Tanjung Piai, di Air Hitam dan juga di Tapah. So bagi saya uh, pembantaian ataupun kita kata penyalahan kepada UMNO ini adalah satu perkara yang sangat tidak kena. Sebab itu saya rasa apabila orang-orang Melayu takut UMNO bekerjasama dan marah UMNO bekerjasama dengan DAP, tak ada pilihan. Tak ada pilihan. Lagi satu, saya juga percaya, saya pun percaya bahawa apabila UMNO masuk di dalam kerajaan sekarang, UMNO boleh membetulkan keadaan, boleh menjadi check and balance dari dalam kerajaan itu sendiri. Selama ini 22 bulan DAP memerintah, mereka telah membuat beberapa perkara, membuat statement-statement dan juga membuat langkah-langkah yang menggoris hati orang Melayu, menggoris Islam, menggoriskan kedudukan raja-raja Melayu dan sebagainya. Sehingga akhirnya UMNO terpaksa mengkritik mereka dan saya juga mengkritik sebab bagi saya you tak payah sebut soal-soal. Mereka memang suka sebab dasar Malaysia, mereka tak mau dasar kedudukan istimewa Melayu tu kalau boleh mereka nak buang dalam perlembagaan. Kedudukan bahasa Melayu itu kalau boleh mereka nak buang, mereka naklah letak bahasa Mandarin dan bahasa-bahasa lain sebagai bahasa kebangsaan. Ini perjuangan mereka sejak sebelum merdeka. Kalau boleh raja-raja Melayu itu juga nak dibuang sebab mereka nakkan satu kerajaan republik. Itu mereka perjuangkan bukan sejak pilihan raya 14. Pilihan raya 11, pilihan raya 12, 13 sangat jelas. Dan akhirnya 14 mereka berjaya menjatuhkan BN. Lepas tu agama Islam sebagai agama persekutuan. Kita tahu bantahan DAP dan juga orang bukan Melayu terhadap Islam sebagai agama persekutuan sejak bila? Bukan saja pilihan raya 12, 13, 14 tapi dari segi sejarah. Dari segi sejarah benda itu telah ditolak sejak daripada adanya kita kata kerajaan-kerajaan parti-parti pembangkang Cina seperti DAP. Sebelum itu kita ada Democratic Action Party, tak, kita ada masa tu United Democratic Party UDP, kita ada People Progressive Party. Semuanya menolak perkara-perkara yang bersifat kemelayuan ini. Dan semua perkara ini dikatakan sebagai social contract. Tapi social contract itu sekarang sebenarnya dah masuk dalam perlembagaan. Saya tak sebut dia lagi social contract, saya sebut dia sebagai perlembagaan negara. Pasal 153 kedudukan istimewa Melayu. Itu dah masuk dalam perlembagaan dan perlembagaan itu masuk sejak daripada 1948 lagi. Itu perjanjian antara British dengan raja-raja Melayu yang mahu pelindungan kedudukan orang-orang Melayu ni dijaga. Sebab kita sekarang buka negara kita kepada orang bukan Melayu yang menjadi warga negara Malaysia pada tahun 1956. Pada 1951 sebenarnya. Lepas tu 1956 bila kita merdeka, siapa saja yang lahir sebelum pada hari merdeka dan selepas hari merdeka dan hari Malaysia adalah menjadi warga negara kita. Kita tidak ada sekatan mak bapak mesti rakyat sini. Tak. Jadi maknanya benda itu telah dilakukan sebelum kita merdeka. Tahun 48, perjanjian 48. Lepas tu tanah simpanan Melayu dah dibuat pasal 89, pasal 90. Masa kita merdeka. Kemudian bahasa Melayu 152 telah ada selepas merdeka. Sebelum merdeka pun telah dimasukkan dalam Federal Council bahawa bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan. Begitu juga dengan institusi raja. Institusi raja ini adalah institusi yang telah dikemukakan sejak daripada zaman dahulu lagi. Kita mesti ingat sebelum adanya kerajaan moden hari ini, kerajaan yang telah kita campur tangan oleh British. Sebelum itu kita ada Kesultanan Melaka, lepas tu Kesultanan Perak, Kesultanan Pahang, semua kesultanan itu berteraskan Raja Melayu sebagai ketuanya dan rakyat bernaung di bawah Raja Melayu. Kerajaan Melaka telah menjadi kerajaan yang sangat besar, Empire Melaka, sehingga mengundang Portugis untuk datang ke sini dan menakluknya. Kerana Raja-Raja Melayu ada ketuanya. Dan institusi raja adalah satu institusi yang telah wujud bersama dengan tamadun Melayu sejak daripada zaman Demang Lebar Daun dahulu di Palembang sana. Dan juga seluruh kerajaan Kepulauan Melayu adalah berteraskan kepada institusi raja sebagai ketuanya. Jadi ini adalah suatu penerusan kepada suatu tamadun, satu tradisi yang telah kita dibuat sejak zaman dahulu sebelum kedatangan sesiapa pun barat ke timur ke sini. So bagi saya orang-orang yang menjadi warga negara Malaysia selepas merdeka kena terima hakikat ini. Tidaklah boleh kita kata mengkotak-katikkan institusi raja ini sebagai satu institusi yang tidak adil, institusi yang menekan rakyat dan sebagainya. Sekarang kita tengok apabila rakyat buat pilihan buntu
Siapa yang sekarang jadi penyelamat kepada negara kita? Kalau tidak institusi raja itu sendiri. Jadi itu sebabnya bagi saya institusi raja ini penting. Dan DAP sebenarnya telah menjalankan republik dan salah seorang. Kalau tak silap yang menang dekat apa tu Hang Tuah Jaya itu. Itu adalah seorang yang telah mendengarkan republika something like that lah. Ya, maknanya mereka sekarang orang-orang yang reformasi dan sebagainya mau reformasi tetapi mereka reformasi menjahanamkan institusi raja. Tetapi tengok apabila you reformasi on the road, ya, jalan di atas jalanan, you reformasi setiap kali kempen Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi untuk melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim siapa? Raja-raja Melayu bukan? Majlis Raja-Raja Melayu kan? Yang di-Pertuan Agong bukan? Bukannya rakyat. So rakyat sebenarnya kena faham kuasa rakyat tu terhad. Ya, kuasa Raja-Raja Melayu juga dalam perlembagaan ada. Sebab itu kita sebagai rakyat kena cerdik, kena faham, kena baca perlembagaan dan kita jangan buang perlembagaan itu sebab perlembagaan itu menyelamatkan kita sebagai rujukan dan juga pegangan kita. Ya, sebab itu apabila DAP misalnya dalam masa pembentaan di 22 bulan dulu, ya, membuat macam-macam perkara, ya, sampai mengatakan Melayu pendatang mencorekkan kedudukan raja, mempersoalkan agama Islam, menghina Nabi Muhammad SAW, berkahwin dengan budak umur 9 tahun dan sebagainya, tabung haji juga dibuat macam-macam tindakan, ya. Nah, bagi saya inilah perkara-perkara yang sebenarnya telah dimasukkan dalam perlembagaan. Bukan lagi sistem kontrak, social kontrak, tidak, dah masuk dalam perlembagaan. Dia patut ditaati dan dihormati dan dijadikan panduan untuk kita menjadi negara yang berdaulat. Kedaulatan kita dijaga. Sebenarnya tak ada susah. Setiap parti yang menang itu menguruskan aja negara mengikut perlembagaan. Tetapi apabila dalam kempen-kempen politik, kita mulut terlalu celupa dan apabila kita pegang kerajaan 22 bulan, kita juga membiarkan menteri-menteri buat statement yang bukan-bukan, ya, yang cuba mengungkit perkara ini, tentu dia menimbulkan rasa tak puas hati orang Melayu. Sebab itu akhirnya kerajaan tu jatuh, berlaku langkah Sheraton, ya. Tetapi langkah Sheraton pula dilakukan untuk membunuh UMNO, ya. Dan dia tak naklah bunuh Melayu sebab dia perlukan orang Melayu, ya, bersatu dari orang Melayu. PAS adalah parti orang Melayu, ya, beragama Islam, ya, memang Melayu dalam Malaysia memang agama Islam, yang murtad tu bukanlah Melayu kan. Tapi dalam perlembagaan kita Melayu tu Islam. Tetapi bila pula buat PN dia nak menjatuhkan UMNO. Ini masalah besar. Jadi apabila UMNO pula nak bergabung dengan PH, marah. Marah kena baik dengan DAP. Bagi saya, DAP memang satu parti yang telah mendukung Malaysia sejak daripada penubuhannya tahun 60-an sampailah sekarang. Tetapi apabila dia cuba mengocakkan air tenang dalam perlembagaan kita, ya, masih dipegang kerajaan, kita dah tahu hati budinya. Jadi sekarang orang Cina tetap sokong kepada DAP. Orang lain tak sokong DAP. MCA, MIC gone cash. Mereka tak dapat undi orang Cina. Itu juga orang India, PKR. Mereka sokong PKR. Jadi sekarang adakah pilihan orang Melayu hari ini? Selain daripada kita terus menjadi parti politik orang Melayu yang beragama Islam, tetapi kita menjadi counter check. Kita jadi checker ataupun jadi orang yang check and balance dalam pentadbiran. Maknanya kalau DAP sekarang dalam kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim ni membuat perkara-perkara yang boleh melukakan hati orang Melayu, saya percaya UMNO tidak akan berdiam diri. Dan saya percaya juga, ya, orang-orang UMNO, ya, tidak akan berdiam diri. Dan saya sebagai seorang pensyarah, seorang penyelidik dan seorang yang percaya bahawa ini negeri Melayu, ini adalah tanah air pusaka orang Melayu, tidak akan membiarkan, ya, orang-orang akan menghina dan mengacau kedudukan perlembagaan berkaitan dengan orang Melayu. 5 perkara yang disebutkan oleh saya tadi. Jadi bagi saya ini adalah satu counter and checking, satu perkara untuk kita semak imbang, ya, tentang DAP dalam kerajaan sekarang. Sekarang ni, ya, kerajaan ini dipegang oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia didukung oleh BN. Dia didukung oleh PKR, ya. Orang Melayu moden yang umum reformasi, tetapi mereka tak dapat lari daripada kuasa raja. Dia didukung oleh GPS, ya, gabungan Parti Sarawak, yang adalah Bumiputera dan juga Melayu, yang juga menjaga kepentingan mereka. Kita mesti ingat Pasal 153 itu bukan hanya untuk orang Melayu. Dia juga cover untuk anak negeri Sabah dan Sarawak. Jadi apabila mempertahankan 153 itu bukan mempertahankan Melayu saja. Dia mempertahankan Bumiputera, ya, yang bukan Islam. Dalam pasal 153, MARA itu untuk semua orang, bukan untuk orang Melayu saja. Ya, begitu juga dengan perkara-perkara Sabah juga begitu, apa kita kata, gabungan rakyat Sabah pun juga adalah Bumiputera. Melayu juga di situ, Bumiputera yang paling banyak, Melayu situ sikitlah.
Di Sarawak kita ada Melayu sikit juga tapi Bumiputera yang lain. So bagi saya, adakah tiga-tiga parti ini, GRA, Gabungan Rakyat Sabah, GRS, Gabungan Parti Sarawak, JPS dan BN akan biarkan Petu DAP akan dengan lancar mulut ataupun dengan kurang hajarnya akan berkata sesuatu yang menyinggung rakan-rakan komponen dia dalam kerajaan. Saya percaya Datuk Seri Anwar akan menjaga perkara ini supaya tidak berlaku. Kalau dia membiarkan perkara ini macam Tun Mahathir dulu membiarkan, akhirnya Tun Mahathir letak jawatan dan bubarkan kerajaan dan buat langkah syaratan dan buat langkah syaratan. Adakah Datuk Seri Anwar nak biarkan perkara ini berlaku? Adakah dia nak mengulangkan kesilapan yang sama? Jadi saya percaya tidak. Datuk Seri Anwar akan menjadi lebih matang, lebih berhati-hati, lebih berwaspada dan lebih peka tentang perkara ini. Semua orang bekerja sebagai satu pasukan, kolektif ya, sebagai satu pasukan yang menguruskan negara. Ini bukan soal parti dengan perjuangan di masing-masing, tidak. Sekarang mereka telah submerge, telah menekan mereka punya perjuangan, tetapi perjuangan asas mereka tidak akan hilang. UMNO saya percaya tak akan hilang hak perjuangan dia untuk membela Melayu, agama Islam dan sebagainya. Begitu juga dengan di Sarawak sana, wakil-wakil rakyat Sarawak. Ya, you mesti ingat, kita semua mesti ingat, ya. Walaupun orang bukan Melayu adalah 27% dalam negara ini, tapi majoritinya adalah Melayu dan Bumiputera. Jadi mereka ni sekarang menguasai kerajaan dan memang itu yang berlaku. Dan saya percaya mereka tidak akan membiarkan. Dan kita dah ada presiden, kita dah ada contoh, maka saya percaya Datuk Seri Anwar tidak akan membuat perkara yang sama dan dia tentunya akan meminta tiap-tiap ahli kabinet berhati-hati dalam statement mereka. Dan soalnya mereka mentadbir negara, bukan mereka mentadbir perkauman. Kita kata perkauman. Tapi kita sendiri bila pegang kerajaan 22 bulan itu bersifat perkauman. Kita menghina orang Melayu, menghina Islam. Tetapi sekarang bila kita tidak bersifat perkauman, masing-masing tahu. Kita rakyat Malaysia ini memang perkaum, memang terdiri pada pelbagai kaum. Kita masyarakat majmuk. Pelbagai. Jadi kenapa pula kita mesti, dan kita selama ini hidup aman damai. Orang kata orang Sarawak saja yang hidup aman damai, orang Sabah saja hidup aman damai. Saya di Melaka pun duduk lahir di Melaka. Saya dah dijajah 450 tahun oleh Portugis, Belanda, British, Jepun, lepas tu British balik. Kita duduk dengan Cina sebelah menyebelah. Tok Kong di Melaka itu bersama dengan masjid sebelah menyebelah. Tak pernah pun bertempur. Yang bertempur di mana? Di Kuala Lumpur. Siapa yang start chauvinism? Daripada mana? Gerakan DAP dan gerakan. Ini fakta sejarah, jangan marah. Jadi sekarang DAP saya telah bertungkul lumus untuk mendapat suara orang bukan Melayu. Adakah dia juga akan menghancurkan perkara itu? Ya, dengan menegakkan kuasa dia, sedangkan kuasa dia tidak cukup untuk menapikan suara orang Melayu, kedudukan orang Melayu yang lebih 60% rakyat Malaysia. Yang Melayu dan Bumiputera lah. Ya. So saya harap, saya percaya kerajaan yang dibina oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini adalah kerajaan yang akan bertindak matang, yang akan bertindak dengan penuh apa kita kata penjelasan, dengan penuh kejelasan tentang apa perkara yang mesti dilakukan, iaitu pentadbiran menguruskan negara, membangunkan ekonomi dan memajukan rakyat semua. Ya, sistem pendidikan kena jaga, pembangkanan kita kena jaga, jangan ada barang terlalu mahal dan sebagainya. Bukan soal perkauman. Perkauman itu memang dah sedia ada dah. Memang parti-parti di Malaysia ni memang ikut perkauman. Macam mana kita nak buat? Tetapi kita janganlah pertajamkan lagi, janganlah menyebut perkara-perkara itu. Kita dah tahu agama Islam sebagai agama persekutuan, janganlah kita cabar nak jadikan Kristian sebagai agama persekutuan. Tak boleh. Sebab ini dunia Melayu, dunia Islam yang telah wujud sejak sebelum kedatangan Barat ke sini. Kerajaan-kerajaan Melayu dulu, memang dulu mereka beragama Hindu, pengaruh agama Hindu. Ya, di Palembang sana. Tetapi bila dia datang ke tanah Melayu, dia beragama Islam. Islam telah menyebar di tanah Melayu dan negara kerajaan-kerajaan kesultanan yang menjadi kerajaan-kerajaan Melayu itu adalah semua beragama Islam. Ya. Di Pulau Bali saja sekarang yang beragama Hindu, tapi Indonesia sekarang adalah majoritinya orang Islam, 230 juta lebih. Ya. 80% adalah orang Islam. Di Malaysia pun adalah orang Islam, bukan Islam pun ada. Tapi Islamnya adalah agama persekutuan. Dijaga oleh kerajaan persekutuan. Dan peringkat negeri dijaga oleh kerajaan-kerajaan negeri. Dan Raja-Raja Melayu yang di-Pertuan Agong juga adalah penjaga hal agama Islam. Perkara ini dah jelas dalam perlembagaan. Jadi buat apa kita nak kacau? Memanglah kalau kita kacau jadilah macam 4 tahun setengah dahulu punya cerita. Sebab itu saya percaya Datuk Seri Anwar punya kabinet akan menjadi matang.
akan menguruskan perkara dengan baik. Yang penting ialah ekonomi kita, rakyat bahagia, ada kerja, ada makan, barang tak naik sangat ya. Lepas itu ada urusan perpaduan yang betul ya. Kita jangan apa kita kata cuba ungkit-ungkit ya perkara yang dah lepas yang telah kita selesai dalam perlembagaan, dan kita janganlah cuba buang-buang perkara-perkara dalam perlembagaan itu. Jadi bagi saya kebimbangan ya orang-orang Melayu bahawa apa tu DAP akan menelan UMNO ya, dan UMNO menggadaikan maruahnya, menggadaikan hak mereka ataupun menggadaikan perjuangan mereka. Tak. Saya percaya UMNO tidak. Saya percaya akar umbi UMNO akan sentiasa mengingatkan pemimpin UMNO terhadap hak perjuangan Melayu dan Islam dan juga kebajikan orang Melayu dan bumi putera orang asli seluruhnya. Saya percaya itu. Jadi bagi saya UMNO boleh jadi pengawal daripada dalam, dan saya harap pemimpin UMNO akan menjadi kuat. Ya, jawatan-jawatan yang diberikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim juga hebat ya, walaupun tak dapat Menteri Kewangan ya, itu dipegang oleh Datuk Seri Anwar, tetapi sebagai Menteri Pertahanan saya percaya pertahanan sangat penting, perairan kita sangat penting, kedaulatan negara kita sangat penting. Tahniah pada Datuk Seri Utama Diraja Muhammad bin Haji Hassan ya. Lepas tu Menteri Pembangunan Desa dan juga Wilayah Datuk Seri Zaid Datuk Seri Hamidi juga sangat penting, sebab desa adalah luar bandar ya, maka penjagaan kepada orang Belanda adalah penting kerana inilah lubuk kuasa politik Melayu. Dan lepas tu Menteri Luar Datuk Dr. Zamri ya, tahniah ya, dan saya percaya Datuk Zamri seorang pensyarah kanan ya, yang mempunyai kelulusan yang tinggi, mempunyai ilmu yang tinggi, boleh membawa Malaysia dalam pesada dunia dengan sebaik-baiknya. Dia begitu juga dengan Tengku Zafrul yang banyak pengalaman dalam kewangan sebagai seorang banker. Begitu juga dengan kita kata Datuk Azlina. Saya terima kasih pada Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana melantik Datuk Azlina Mat Said sebagai menteri di perundangan ya, dalam kabinetnya. Memang seorang yang tegas, seorang yang jelas idea pemikirannya, dan seorang yang setia dengan parti. Saya harap begitulah sehingga akhirnya. Begitu juga kita terima kasih kepada Datuk Seri Anwar melantik Datuk Seri Khalid Nordin sebagai Menteri Pengajian Tinggi, portfolio yang pernah dipegangnya dan telah berjaya. So saya haraplah ya pemimpin bin UMNO yang dipimpin, termasuk juga timbalan-timbalan menteri yang akan dilantik, mereka bekerjasama ya. Saya percaya mereka ikhlas untuk bekerja untuk orang Melayu, untuk rakyat dan negara Malaysia ya. Soal rasuah ini kadang-kadang sedap di mulut saja. Perkara itu sebenarnya perlukan satu perkara yang lebih teliti dan sebagainya. Jadi apapun Datuk Seri, saya harap Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Datuk Seri Zaid dan juga pemimpin-pemimpin BN, pemimpin GPS dan juga GRS dan juga ahli-ahli bebas yang mendukung kerajaan ini. Saya harap ini adalah satu cabaran ya kepada tuan-tuan semua yang berhormat semua ya, untuk mempertahankan kerajaan ini supaya sejarah tidak berulang seperti dalam pilihan raya 14, dan supaya mereka tidak tuan-tuan semua yang berhormat semua tidak dimalukan, dipersalahkan kerana gagal ya melaksanakan tanggungjawab yang telah diberikan kepada tuan-tuan semua. Saya harap Malaysia akan maju di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kabinetnya dan juga para penyokong kerajaannya dalam parti-parti yang pelbagai tetapi bersatu dalam matlamat dan juga tindakan mereka. Saya harap, saya doakan ya semuanya berjalan dengan baik, sebab saya sayang negara ni, saya sayang para pemimpin yang telah bekerja bertungkus lumus, dan saya tahniah kerana pemimpin yang dilantik adalah orang-orang yang berpengalaman. Kalau kita lantik orang-orang yang tak pengalaman, orang-orang muda juga, ini nanti jadi kerajaan cap ayam ya, maka saya percaya dengan gandingan bahu pengalaman yang dilalui oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ya, masuk penjara, keluar penjara, berjuang reformasi dan sebagainya. Begitu juga dengan pengalaman pemimpin UMNO, pengalaman GPS juga adalah satu perkara yang tidak boleh dinafikan kepentingannya. So apapun doa yang terbaik ya, semoga Allah memberkati semua perjuangan dan juga semua kerja, dan juga saya doakan keselamatan bagi kerajaan yang baru dibina. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.